Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Uh, Video kita pada pagi ini, pada hari ini adalah untuk kelas remote learning pada 6 hari bulan 5 2020. Ya, pada sesi kali ini saya akan memberi penerangan berkaitan dengan feedback yang diberikan oleh pelajar untuk kedua-dua aktiviti kita, iaitu tentang yang pertama sekali aktiviti pada 29 April, iaitu bagaimana pelajar membina soalan-soalan berdasarkan slide yang diberikan untuk bab yang keempat. Dan untuk aktiviti pada 3 Mei, ya, iaitu pelajar-pelajar memberi refleksi terhadap video yang berkaitan dengan pasangan lelaki dan yang ingin ataupun sudah pun mempunyai seorang anak menerusi pasangan dan lelaki, kedua-dua itu adalah lelaki. Okey, pada pagi ini saya cuba memberi refleksi untuk kedua-dua aktiviti tersebut. Pertamanya, sebelum kita menelusuri untuk kedua-dua aktiviti itu, saya ingin membuat sedikit conclusion apa yang dimaksudkan di dalam konsep insan yang kita bincangkan untuk bab yang keempat tersebut. Okey, secara umumnya konsep insan ni kalau kita telusuri, ia terbahagi terbahagi kepada 4 bahagian ataupun 4 bahagian, ya, 4 bahagian. Yang pertama sekali, apabila kita melihat konsep insan ni dari sudut pandangan tamadun falsafah dalam tamadun barat dan juga falsafah dalam tamadun Islam dan juga falsafah di dalam tamadun Cina dan juga tamadun India. So berdasarkan slide, iaitu bila kita menelusuri falsafah yang terdapat dalam tamadun barat, bagaimana barat melihat insan itu, okey. Di situ pun sudah ditemui bahawa terdapat banyak aliran yang mana barat juga menerima insan, bagaimana mereka mendefinisikan insan itu. Okey, yang pertamanya satu aliran falsafah yang mana meletakkan insan itu hanya tertakluk kepada perkara yang bersifat intelektual semata-mata. Ya, golongan falsafah pemikiran begini meletakkan manusia itu kaitannya dengan intelek, manusia itu kaitannya dengan rasional. Ya, terdapat juga aliran di dalam pemikiran falsafah barat, iaitu manusia bukan saja terletak pada intelek dia semata-mata, tetapi manusia juga ada elemen lain. Contoh, apabila manusia membaca ataupun insan dia meneliti karya-karya, ya, apa yang mempengaruhi, apa perkara yang signifikan sekali yang memberi signifikan kepada karya tersebut, iaitu apabila karya tersebut mampu menyentuh emosi pembaca. So itu memberi bukti bahawa manusia, insan itu tidak hanya tertakluk pada dari segi intelek sahaja, tetapi dia ada satu lagi elemen, iaitu elemen emosi. Ya, itu impak kepada literature. Ya, literature review, bila kita baca sesuatu dia menyentuh emosi, itu bermakna kita ada elemen emosi. Ya, ada aliran tersebut yang diterima dalam falsafah barat. Selain itu, di dalam falsafah barat juga membincangkan bahawa insan ini tertakluk kepada falsafah agama, ya, iaitu di mana mereka menyentuh agama Kristian itu yang mempengaruhi manusia atau insan itu untuk hidup. Bagaimana untuk hidup di atas muka bumi ini. So insan ada kaitannya dengan agama. Dan apabila insan itu dikaitkan dengan agama, pastilah di situ ada elemen rohani, ya. Maksud dia insan itu bila dikaitkan dengan agama, di situ adalah ada pada diri manusia itu elemen rohani. Ya. Satu lagi juga aliran yang terdapat dalam falsafah barat, iaitu mereka mengatakan bahawa manusia ini diwujudkan di atas muka bumi ini tanpa sebarang panduan. Oleh itu manusia perlu meneliti, mencari makna kenapa dia hidup di atas muka bumi ini. So bila dia mencari makna kenapa dia hidup di atas muka bumi ini, memberi erti bahawa ada satu yang kenapa aku diciptakan. Ya, bila persoalan kenapa aku diciptakan, dia ada di situ elemen metafizik.
Ya, sampai bila, kenapa aku perlu berbuat baik, sampai bila aku apa kesudahannya hidup aku ini. Ada panduan-panduan begitu memberi makna kepada diri seseorang insan. So aliran-aliran ini ada di dalam tamadun barat. So kita jangan meletakkan bahawa barat tu hanya meletakkan intelek semata-mata. Rupanya di dalam barat juga menerima elemen-elemen lain seperti elemen emosi yang ada pada diri insan itu, elemen rohani yang mana apabila dalam tamadun barat dulu, yang pernah satu ketika dulu meletakkan agama Kristian itu sebagai panduan untuk setiap insan, bagi menyuluh kehidupan setiap insan dalam tamadun mereka. Dan juga ada itu menunjukkan kepelbagaian aliran yang terdapat dalam tamadun barat. Bila kita telusuri dalam tamadun Islam, falsafah dalam tamadun Islam, bagaimana Islam melihat insan itu? Islam melihat insan itu ialah sebagai hamba kepada Tuhan, dan itu ada elemen rohani di situ. Bila ada berkaitan dengan Tuhan, itu adalah elemen rohani. Dan dalam masa yang sama juga Islam melihat insan itu sebagai khalifah, iaitu bagaimana manusia beraksi ataupun beraksi dengan alam ini. Bagaimana manusia beraksi dengan alam ini dengan panduan yang diturunkan oleh ilahi kepadanya sebagai memberi manfaat kepada alam ini. So dia ada tugas dia sebagai khalifah. Itu di dalam perspektif agama Islam, ya, falsafah Islam terhadap konsep insan itu. Bila kita telusuri dalam falsafah Asia, contohnya dalam tamadun Cina dan juga tamadun India, dan tidak terlepas kedua-dua tamadun besar ini, iaitu tamadun Cina dan juga tamadun India, tidak terlepas dalam dikaitkan insan itu dengan konsep agama. Dan contohnya dalam tamadun India, pastilah di dalam tamadun India tu agama Hindu contohnya, di situ ada perkaitan antara manusia dengan agama. Bila ada perkaitan antara manusia dengan agama, di situlah ada elemen rohani, ya. Dan begitu juga dalam tamadun Cina, ya, dalam kita katakan dalam ajaran Taoism. Dalam ajaran Taoism yang mana ada satu kewujudan yang menguasai alam ini. So ada elemen metafizik di situ. Bila ada elemen metafizik di situ ada elemen kerohanian dan mempengaruhi emosi manusia. So manusia ni dia tidak hanya tertakluk pada elemen komponen intelek semata-mata, tetapi di dalamnya ada elemen rohani apabila dia memandang agama itu sebagai satu panduan untuk dirinya, dan di situ juga memberi ada elemen emosi apabila dia boleh beremosi, ya. Ada emosi itu memberi satu signifikan kepada manusia apabila dia menjalani kehidupan ini, ya. So itu antara yang kita katakan sebagai rumusan lah dalam bab yang keempat berkaitan dengan konsep insan. So untuk aktiviti yang saya berikan pada 29 April baru ni, iaitu saya minta pelajar membaca slide yang diberikan dan membina soalan berdasarkan slide tersebut. So saya menganggapkan bahawa pelajar berupaya menghubung jalinkan di antara isu yang saya minta, itu isu coronavirus, kan. So bagaimana isu coronavirus itu dibincangkan dalam konteks insan, ya. Contohnya dalam perspektif sekarang, bagaimana barat melihat coronavirus itu, bagaimana perspektif barat melihat coronavirus itu. Adakah mereka mengaitkan dengan elemen ketuhanan yang mana ada satu unsur yang mengawal virus tersebut tanpa manusia mampu, sehingga setakat ini tidak ada vaksin lagi yang boleh menyembuhkan penyakit tersebut. Di situ adalah gambaran seolah gambaran bahawa kemampuan intelek manusia. Manusia ada intelek, tapi bagaimanakah perspektif barat meneliti perkara tersebut? Mungkin benda-benda itu yang boleh dikaitkan di antara coronavirus dan juga konsep insan. Sebab coronavirus berlaku kepada insan. So bagaimana insan memandang coronavirus itu? Ya. So di situ sepatutnya soalan-soalan itu dibina berdasarkan slide yang mana menyentuh
tiga elemen besar itu, iaitu falsafah dan tamadun barat, iaitu dikaitkan dengan intelek, dalam falsafah dalam keagamaan Islam, dalam falsafah Islam dan juga falsafah Asia, dan bagaimana negara China memandang isu coronavirus itu. Adakah mereka meletakkan elemen ketuhanan dalam memberi perspektif kepada isu coronavirus itu, bagaimana isu vaksin, kemampuan manusia, intelek manusia meneliti vaksin, adakah manusia berupaya meneliti vaksin yang sesuai untuk virus corona, itu yang hubung jalinnya. Kenapa persoalan sepatutnya pelajar-pelajar membincangkan dua elemen itu, insan dan juga corona, dan bagaimana perspektif itu. Sebab saya tengok sepintas lalu jawapan-jawapan daripada pelajar, dia banyak berkisar tentang realiti apa yang berlaku sekarang ni, tapi tak dinafikan ada juga yang mengaitkan dengan isu Jerry. Okey, tadi kita bincang secara keseluruhannya falsafah, konsep insan itu dalam tiga falsafah besar, iaitu falsafah dan tamadun barat, tamadun Islam dan juga tamadun Asia. Dan juga kita melihat di Malaysia khususnya dalam falsafah pendidikan, kita melihat kepada menghubung jalinkan semua benda itulah, iaitu kita memfokuskan ataupun bincangkan, meletakkan 4 elemen utama yang mana kita tahu sebelum ni, iaitu selalu disebut dalam kelas elemen Jerry, jasmani, emosi, kita tak menafikan manusia ni ada emosi, dan elemen rohani, kita tak menafikan bahawa dalam tamadun-tamadun besar dulu menerima agama itu sebagai panduan untuk manusia meneruskan kehidupan. Bila ada sahaja elemen agama, pastinya di situ ada elemen kerohanian. Okey, bukan saja elemen agama yang mempengaruhi rohani, boleh dikaitkan dengan rohani, dia ada satu prinsip yang dipegang oleh individu. Contoh prinsip-prinsip itu juga, kalau logik akalnya tak logik, tapi prinsip itu dipegang. So itu boleh menguatkan rohani seseorang. Itu pun ada kaitan bagaimana elemen rohani itu boleh diperkasakan. Okey. Itu dan itu untuk saya punya feedback untuk aktiviti yang pertama, iaitu persoalan dan juga coronavirus, dan dikaitkan dengan slide. Untuk yang aktiviti pada 3 Mei, pada 3 Mei iaitu saya minta pelajar untuk memberi refleksi terhadap pasangan gay yang mana mereka berkeinginan untuk memiliki anak, dan mereka pun dapatlah anak kan. Tapi dalam video tersebut, yang mana pasangan tersebut mempertaruhkan elemen keuangan kepada seorang wanita yang juga manusia, insan, manusia, insan, dan air mani daripada salah seorang pasangan gay itu ditumpangkan kepada wanita tersebut atas dasar kontrak, atas dasar keuangan. Maksud dia wanita itu bersetuju untuk menyerahkan anak itu kepada pasangan gay itu, dan selepas dilahirkan nanti. Dan di situ ada, tidakkah di situ bila kita bincang dari sudut insan, anak itu bukannya anak angkat kepada gay, kepada pasangan gay, sebab di situ ada pertalian biological, maksud dia ada elemen pertalian darah. Salah seorang pasangan gay tu dengan anak tu, dia bukan anak angkat, dia memang anak gay tu, tapi ditumpangkan kepada ibu tu. Tapi atas dasar keuangan, ibu tu nanti seseolah sudah dijual. Bila baby tu dah ada dalam perut, dah memang tahu dah memang pasti dah bahawa baby tu akan diserahkan kepada pasangan tersebut. So nilai insan kepada seorang wanita yang melahirkan, dan sudah pastinya secara fitrah seorang wanita itu apabila dia melahirkan seorang anak, pastinya dia ada elemen emosi, elemen emosi, untuk kesedihan apabila anak itu diambil oleh orang lain. Tapi elemen emosi itu terpaksa dihapuskan sama sekali sebab duit.
Sebab sudah dibayar. Elemen emosi itu mesti dihapuskan oleh wanita itu, walaupun terpaksa menyerahkan baby itu kepada orang lain, kepada yang telah membeli pasangan gay itu, elemen emosi wanita tersebut mesti dihapuskan. Dia kena berfikiran begitu. Seseolah manusia ini sudah dipatasi satu undang-undang yang tidak adil. Kan? Yang tidak adil. Manusia maksud dia duit itu, keuangan itu diletakkan satu taraf yang tinggi berbanding dengan martabat seorang insan. Okey. Satu. Bagaimana itu dari sudut insan yang wanita. Ya, satu lagi anak dia. Anak tu yang dijaga oleh pasangan gay tu. Ya. Walaupun pasangan gay tu menyatakan bahawa mereka bahagia dengan memiliki anak tersebut, tapi adakah tidak mustahil apabila anak tersebut dia pergi ke sekolah, dia berjumpa dengan kawan-kawan dia dan proses pembesaran, tidakkah di situ dia akan melihat satu benda yang lain, ya? Kawan-kawannya mempunyai ibu dan ayah, sedangkan dia mempunyai ayah-ayah. Ya, satu benda yang ganjil, tapi dia terpaksa menerima sebab ayah-ayahnya itu memang pentingkan diri. Ya, itu tidak memikirkan emosi, emosi seorang anak dan juga wanita yang bergelar ibu tadi. Dan wanita yang pada kebiasaannya wanita yang melahirkan anak ni, dia ada satu elemen emosi. Kita kalau dalam di Malaysia ni kita sebut meroyan. Kalau benda tu dia ada tekanan, tekanan di situ, kalau anak dia diambil atau sebagainya, dia akan alami tekanan yang disebut sebagai meroyan, ya. Dan itu adalah elemen emosi yang kita tak boleh nafikan. Tapi pasangan gay ini telah menafikan benda-benda tersebut dan meletakkan kepentingan diri yang mereka katakan kebahagiaan untuk diri mereka itu sebagai perkara utama, meletakkan keuangan sebagai perkara utama dan penting diri kerana mereka memikirkan kebahagiaan mereka semata-mata. Tapi adakah betul-betul mereka bahagia? Adakah mereka memang duduk di atas fitrah sebagai seorang insan itu? Kan? So, kalaulah ada yang mengaku bahawa fitrah saya begini, hak asasi saya begini, itu adalah satu kepalsuan yang dia tidak sedar. Ya, sebenarnya manusia fitrah dia kalau ingin berpasangan di antara perempuan dengan lelaki. Tapi kalau fitrahnya dia menyatakan bahawa dia pasangan dia sama jantina, itu adalah kepalsuan, ya. Dan mungkin kebahagiaan emosi itu mungkin ditutupi oleh satu kebahagiaan lain yang dirasakan itu sebagai bahagia, tapi sebenarnya tidak bahagia, ya. Okey, berbalik kepada, dan apabila saya tengok jawapan-jawapan daripada pelajar, alhamdulillah okey, ramai yang boleh membincangkan isu tersebut dengan baiklah, ya. So ingat sekali, yang pertama sekali, dalam bab yang keempat ni, manusia itu sendiri dia ada elemen-elemen lain, bukan saja dari segi intelek, ya. Macam pasangan gay tu memikirkan intelek. So bila kami dah bayar, baby itu kami punya. Itu dia hanya memikirkan intelek, ya. Padahal dia juga rasa kebahagiaan itu. Adakah intelek, kebahagiaan itu boleh hanya dicapai menerusi intelek? Kan? Okey. Okey, saya rasa untuk setakat ini saja perbincangan feedback saya, refleksi saya terhadap jawapan-jawapan yang student atau pelajar-pelajar berikan untuk bab yang keempat ini, iaitu untuk aktiviti 29 April dan juga 3 Mei. Saya amat berpuas hati dan saya mengharapkan kepada semua pelajar dapat faham untuk bab yang keempat ini, insya-Allah. So terima kasih kerana menonton. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.